Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Tuan Nazir Surau Jumaat An-Naim yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di surau yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah tanpa melewatkan waktu, kita akan meneruskan pengajian kita kitab Al-I'lam bi anna tasawufa min syariatul Islam. Pemberitahuan bahawa sesungguhnya tasawuf termasuk daripada syariat Islam. Kita masuk muka surat Romanize 6, iaitu adapun setelah itu, amma ba'du, bahasa Arab dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Amma ba'du, adapun setelah itu. Jadi setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam, fa inna tasawufa kabirun qadruhu, sesungguhnya tasawuf itu tinggi martabatnya. Kenapa tinggi martabatnya? Kerana ilmu tasawuf ini satu level dengan akidah, fiqh dan tasawuf. Salah satu daripada rukun agama, dia panggil arkanuddin, yang akan diterangkan nanti. Berarti dia bukan benda yang dianggap asing, benda yang dituduh tokok tambah di dalam Islam. Tidak, dia ada dasar dia. Dia ada metodologi dia. Jalilun khataruhu, tersangatlah sulit. Jadi maksud sangat sulit tu mungkin terjemahan dia kurang bukan kurang tepat, kurang menusuk. Jalilun khataruhu menunjukkan kepentingan dia, kesulitan dia dan keurgensi dia, lebih kurang macam itulah. Itu sangat besar. Kerana apa? Dia adalah menentukan hati kita, tuan-tuan. Jadi kita solat tapi lalai, ni macam mana? Wailun lilladina hum an salatihim sahun, kan? Is it? Oh, muka surat 6 Romanize. Jadi wailun iaitu apa? Api neraka. Wail bagi orang-orang yang lalai terhadap solatnya. Misalnya ada yang mentafsir lupa atau tak jaga solat, atau sahun dalam erti dia tu tak khusyuk, dengan erti menganggap solat ini tidak penting dan lain-lain, macam-macam. Jadi jalilu khataruhu azimun waq'uhu, iaitu apa? Besar kesannya. Jadi kesan dia sangat besar. Kenapa kesan dia sangat besar? Tasawuf ni seperti yang telah dijelaskan, kalau dia menyentuh hati, boleh merubah orang dari kufur menjadi iman. Sebab itu dia kata azimun waq'uhu, besar kesannya. Amikun naf'uhu, manfaat dia memang sangat mendalam. Kenapa sangat mendalam? Dia betul-betul menusuk jiwa. Dia merubah seseorang. Macam yang saya terang pada bulan lepas, penyangak, pencuri, perogol, semua pembunuh, semua dia dah buat dosa ni. Tapi dengan tasawuf merubah dia. Sunan Kalijaga, Robin Hood, pencuri budiman, merompak, lepas tu dia bagi kepada orang yang miskin. Dia panggil Robin Hood lah. Bukan nak kata boleh, tak boleh lah, merompak kot. Tapi kata-kata Sunan Bonang pendek je. Engkau menyuci pakaianmu dengan
air kencing. It's as though that you are washing your clothes using your urine. Urinate dia tu digunakan untuk to be used to basuh baju. So berarti bukannya tambah bersih, tambah kotor. Perkataan tersebut, kalimah hikmah tu menusuk jiwa Sunan Kalijaga sehingga dia menjadi salah seorang wali besar di Pulau Jawa. Ini fakta. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, inilah tasawuf. Macam mana dia merubah orang, amikun naf'uhu. Sebab itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dia karang kitab. Nama dia Al-Hikam. Al-Hikam. Al-Hikam tu apa? Jamak kepada hikmah. Hikmah ni maksud dia wisdom. Bahasa jamak dia, plural dia hikam. So kitab ni kitab yang sangat hebat, sangat agung, and very important, sangat-sangat penting. Dia tersusun daripada kalam-kalam hikmah dalam bahasa Arab lah, bukan Al-Quran Sunnah, tak. Kalam-kalam hikmah, tapi bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana sumber Al-Quran dan Sunnah itu disebut dalam kitab-kitab syarah hikam. Dikumpulkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maksud karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari ini murid kepada Abu Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini murid kepada Abul Hasan Asy-Syadzili. Nampak jalur dia. Dia satu level dengan Imam Busiri yang kita duk baca burdah yang duk dikafirkan oleh golongan Wahabi ni. Isu ni lah, burdah. Qasidah burdah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Dia adalah dikarang oleh Imam Busiri. Imam Busiri ini satu level dengan Ibnu Athaillah Sakandari. Dua-dua murid kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Mursi murid kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Itu kitab Al-Hikam. Dan menjadi kitab yang sangat penting. Beratus ulama mensyarahkannya, hatta yang terakhir Syekh Ramadan Al-Buti mensyarahkannya. Cuma ada juga yang syarahkannya dia kona kot versi dia orang. Sebab hikmah kan, kalau hikmah wisdom, orang nak syarah itu macam-macam boleh kona. Sebab itu syarah yang terbaik adalah syarah yang dinukil oleh Tokku Pulau Manis sendiri. Tokku Pulau Manis dia ada satu syarah hikam Melayu tu, yang bahasa Melayu tu, syarah hikam pertama di Malaysia dalam bahasa Melayu. Lama lah ni, bukan zaman sekarang, zaman dulu dia cetakan lama tu. Dia nukil daripada imam dipanggil namanya Imam Ar-Randi dari Randah. Imam Randi itu adalah meninggal tahun 700, berarti hanya beberapa tahun setelah Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, setelah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu. Ini silsilah ilmu dia. Supaya tahu, bukanlah ilmu tasawuf ni tak ada silsilah. Ilmu tasawuf ni ada silsilah. Kalau nak kata hadis silsilah dan lain-lain, ilmu tasawuf ada silsilah. Jangan lupa. Kita boleh trace silsilah Ibnu Taimiyah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada sanad dia. Dia ambil khirqah tarekat Qadiriyah. Anwarul lami'ah, iaitu cahaya yang lahir daripadanya begitu menyinar. Cahaya. Ya, kerana al-ilmu nurun yukthafu fil qalbi, seperti disebut oleh salafus salih. Ilmu adalah cahaya yang tersimpan, yang dititipkan di dalam hati, yang diletakkan dalam hati. Ini adalah kata salafus salih. Ilmu, berarti ilmu itu cahaya. Samalah tasawuf. Tasawuf itu kan ilmu. Cahayanya begitu menyinari. Maksud dia cahaya begitu menyinari, jangan faham kitab tasawuf tu keluar cahaya literally. Yet mungkin ada termasuk di kalangan para walinya ada karamah atau terjadi padanya sebuah karamah. Kitab ni terang. Kisah wali yang meninggal tahun 1994 di Pulau Jawa, ada tempat nama dia Banten, Jawa Barat, dan itu diketahui oleh banyak ulama-ulama
kerana disaksikan oleh beratus orang murid dia, iaitu pada pondok nama dia Kiai Dimyati, Buya Dimyati dia panggil. Sampai matan Presiden Indonesia Megawati tu, wah tu kalau nak apa-apa rujuk dia lah zaman dulu. Jadi Kiai Dimyati ni, Mbak Buya Dimyati ni, dia terlalu zuhud. Pondok dia tu tak ada elektrik kat Banten, meninggal tahun 94, tak ada elektrik. Sekarang saya tak tahulah. Jadi tak jauh dia Bogor, di Banten. So dia ni mengajar kalau malam pakai pelita, pakai lilin lah. Jadi bila dia baca ni malam tu, biasalah macam ada pelita macam tu. Tengah baca kitab, sekali angin tiup, mati pelita tersebut. Bila mati gelap tu, kitab dia tu jadi cahaya. Maksudnya kitab dia, semua orang nampak lah, dia boleh baca relax je. Kitab dia ke pen dia yang dia pegang waktu tu macam keluarkan cahaya, so dia boleh nampak dan dia boleh baca. Itu nama dia karamah. Karamah ni sabit di dalam Quran dan Sunnah. Hatta Ibn Taymiyah menerima karamah. Jadi saya kata orang-orang yang anti karamah, anti ni, saya kata dia tak mengaji Ibn Taymiyah sendiri. Bacalah Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah menerima karamah. Ini anwar hulami'ah, diibaratkan itu adalah literal cahaya min babil karamah. Tapi dalam bab ini Allah menunjukkan bahawa ilmu itu bercahaya, barakah dia banyak. Dalam arti bukan makna zahir, makna majaz lah, metafor. Wajahmu seperti bulan purnama. Apa maksud dia? Handsome menerangi hati kita lah. Kan? Contoh dia, oh moleknya bulan, oh bulan kan, makcik-makcik kalau ada baby lahir laki, dia muka dia comel dia, bulan. Dia kata macam tu, muka dia cantik lah. Ya, sebab apa? Rasulullah SAW kan bila datang tala'al badru alaina, tala'al tu apa? Terbitlah badru, bulan pertama, alaina, kepada kita. Padahal Nabi Muhammad SAW baru datang panas-panas, berpeluh berapa lagi kan. Kenapa? Kerana melihat baginda SAW seperti bulan pertama, memberi cahaya yang terang pada waktu malam yang gelap gelita. We are in darkness, yet Prophet Muhammad SAW is like full moon yang memberi kita petunjuk. Itu nama dia. Itu majaz. Kalau faham makna literal semua benda, habis dah. Ini dia tak boleh mengarang tu kitab lah, semua jadi literal. Jadi kitab undang-undang ni, kitab undang-undang memang kena literal, sebab dia tak boleh. Itu pun dah literal pun sekarang macam-macam orang boleh tafsir kan. Akta pun orang boleh tafsir macam-macam. Wa asmaruhu yani'atun, iaitu hasilnya bermanfaat. Asmar tu buah hasil lah kan. Basically kita nak kata buah dia tu hasil daripada tasawuf itu yani'ah, sangat bermanfaat. Kenapa tak bermanfaat tuan-tuan? Dari tasawuf ini dapat khusyuk, dari tasawuf ini dapat ridha, dari tasawuf ini istiqamah. Semua fadail itu dari tasawuf. That's the whole point kita belajar tasawuf. Sebab tu saya tengok tadi ada yang mengaji kita Hidayatus Salikin, yang mengajar Hidayatus Salikin. It's one of the most very important syllabus di dalam ilmu tasawuf di alam Melayu oleh Syekh Abdul Samad Falimbani. Sebab itu kami di wilayah Persekutuan, ini wilayah Persekutuan lah, kita besok pagi Selasa, Facebook Masjid Wilayah Persekutuan, kita ada kitab Syiarus Salikin. Sebab tasawuf itu sangat-sangat buah dia punya hasil dia sangat-sangat bermanfaat. Dari orang yang malas jadi rajin, itu tujuan dia. Wadihi qari'un, iaitu apa? Lembahnya luas lagi subur. Maksud dia apa? Benda perbahasan dia sangat dalam. Qari'un khasibun, iaitu sangat jelas, sangat subur, sangat bermanfaat, sangat
Banyak. Sebab itu ilmu tasawuf ini, kenapa nanti kita akan cakap, nama tasawuf ni banyak versi. Banyak versi. Lebih banyak daripada ilmu akidah, lebih banyak daripada ilmu fiqh. Ilmu akidah jelas, definisi dia jelas. Fiqh jelas. Akidah apa yang berkaitan kepercayaan kita terhadap Allah dan Rasulnya di dalam hati yang ditambatkan, itu akidah, kan? Kalau fiqh itu adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang amal perbuatan badan yang zahir, yang diistinbatkan daripada dalil-dalil secara tafsili. Arti fiqh tu adalah zonni, tapi dia berkaitan benda zahir. Jadi dia very important. Sebab kita nak tahu halal ke tak halal, jual beli ni boleh ke tak boleh, cara nak solat macam mana, cara nak ibadah macam mana, cara nak puasa macam mana, cara nak zakat macam mana, cara nak haji macam mana, cara nak peradilan macam mana. Everything benda zahir hidup kita ada dalam kitab fiqh. Jadi dia punya definition pun tak jauh beza, pusing-pusing pun sama je. Tapi bila tasawuf nanti kita tengok, sebab apa? Dia adalah berkaitan hati, berkaitan akhlak, berkaitan jiwa, pembersihan hati, mengurus niat, ikhlas, khusyuk, semua benda-benda dalaman, kan? So it's very subjective. When it's very subjective, that's why dia ikan goose everywhere. Bila kiri kanan atas depan belakang semua. Wa nadihi yandu liqasidihi min kulli khairin bin nasibin. Lalu dia sebut dekat sini, yuzakkin nafsa minad danasi, menyucikan jiwa daripada kekotoran. Menyucikan jiwa daripada kekotoran. Ini yuzakkin nafsa minad danasi. Di ilmu tasawuf ini menyucikan jiwa kita. Wa yutahhirul anfasa minal arjasi. Iaitu apa? Menyucikan jiwa. Tadi yutahhirul anfa minal arjasi, menyucikan jiwa daripada kekotoran. Wa yuraqqil arwaha ilal maraqil falaha. Itu baru betul. Iaitu apa? Meningkatkan roh kepada tingkatan kejayaan. Maraqil falah. Meningkatkan roh. Macam mana? Bila kita lemah hati kita dalam berzikir, zikir ini dapat meningkatkan derajat roh kita. Naik taraqi. Pertama, dia beramal kerana apa? Dia takut Allah SWT azab dia. Dia takut. Yang kedua, dia beramal sebab dia nak syurga. Sungguh-sungguh. Bukan tak bagus-bagus lah. Tapi orang pergi naik atas lagi, dia beramal sebab apa? Dia rindu Allah, dia cinta Allah. Namanya orang cinta ni, kejap tak terpandang, kejap tak teringat, oh dah rindu betul, syauq. Itu derajat yang ketiga. Tapi sebab amalan dia lagi tinggi, dia tenggelam, hanyut dalam fana Allah SWT, sehingga dia baqa pada Allah SWT. Means dia dah tak peduli dengan dunia ni. Yang dia tengok hanyalah Allah SWT semata-mata. Kiri kanan atas bawah dia is Allah is that matters. Yang lain is not matters for him. So tak peduli dah. So dia dah tenggelam. Kita panggil orang yang arifin. Sekarang kita tak ada lah, but ni tingkatan dia, manusia macam tu. Para anbiya ni tertinggi. Tu dia hadir wal hadir hafizakumullah. Wa yusilul insana ila mardatir rahmani, iaitu apa? Dan menyampaikan insan kepada keredaan ar-Rahman. Justru tasawuf ini boleh membawa insan itu mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu dah ibadah, solat khusyuk, ikhlas, buat kerana rindu Allah, cinta Allah, sentiasa zikir hati dan lidahnya, tak buat benda-benda maksiat, takut dengan maksiat, tak suka, cinta dengan ibadah, sekejap je lalai dia berzikir kepada Allah SWT. Kira-kira Allah redha ke tak redha? Mestilah Allah redha. Ini jadi itu ilmu tasawuf. Beza kalau orang hanya belajar fiqh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, otak dia dah zoom, pusing seluruh dunia.
Within 90 minutes. 90 minit lama sangat. 7 minit dia solat ke, 5 minit dia solat ke. Dia duk pergi Itali, pergi Romnya, pergi Qatarnya, semualah dia pergi. Bolanya. Itu dia. Jadi tasawuf ini menjauhkan perkara tersebut, membawa kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari penerangan yang pendek ini apa dikatakan oleh muallif? Wa huwa ila janibi hadza ruknun min arkaniddin wa juz'un mutammimun limaqamatil yakin. Tasawuf dari sudut ini menjadi rukun daripada rukun-rukun agama. Yang namanya rukun ni kalau tak ada, rubuhlah. Ini yang orang kata ilmu tasawuf itu wajib fardu ain. Sebab apa? Sebab ni rukunun min arkanidin. Kalau melihat dari segi apa? Itu dari segi iaitu tadi tasawufa kabirun qadruhu jalilun khataruhu azimun waquhu amikun naf'uhu anwaruhu lamiyah ila akhirih. Seperti itu hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sekejap. Tersegak. Lalu juz'un mutammimun limaqamatil yakin, iaitu apa? Bahagian ataupun satu bahagian yang diperlukan untuk menyempurnakan tingkatan-tingkatan yakin. Sebab kadang-kadang orang tahu akidah kan kepercayaan, dia percaya. Tapi some aspect people know what is the right thing. Dia tahu, orientalis tahu Islam tu agama yang betul. Dia tahu dan dia terima dari segi yes, Islam is the true religion. But dia tak nak. Dia lawan, dia tak nak, dia tak terima. Dia tahu, dia terima, maksud dia terima, dia faham dan dia tahu is a true religion, but he did not want to accept lah. Kerana apa? Bagai macam isu. Kalau zaman dulu kerana dah kental dari kecil ta'assub dengan agama bukan Islamnya, bila tahu agama Islam tu agama yang betul sekalipun, dia peduli apa? Kan, tu nama dia ta'assub buta. Ni. Sebab itu kita kena faham Islam ni dia masuk dalam hati kita. Kalau masuk, kita pegang dia jadi akidah, kita pegang kuat akidah kita. Kalau setakat tahu, jadi orientalis lah. Orientalis dia tahu, tapi dia tak i'tikad. Ni orientalis yang tak masuk Islam lah. Banyak orientalis yang masuk Islam. Macam yang pernah saya sebut, Syekh Nur Hamim Kaila, Syekh Hamzah Yusuf dan lain-lain. Banyak yang masuk Islam, hebat-hebat. Syekh Abdul Hakim Murad, hebat-hebat, lagi hebat dari kita semua. Tapi nak kabarkannya, nak beritahunya bahawa Islam ini jadi kalau tasawuf itu dia bukan hanya sekadar kognitif, tapi dia adalah cuba untuk mencapai, menyempurnakan martabat atau maqamat yakin. Itu adalah tasawuf. Jadi contoh, dia dah tahu, lalu dia kena dengan tasawuf, hati dia terketuk, dia tunduklah. Semakin banyak berzikir, semakin naik. Semakin banyak beramal, semakin naik. Semakin banyak dinasihatkan oleh guru mursyid, semakin naik. Yakin dia semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga kita boleh nampak macam mana orang dari bukan Islam masuk Islam lebih rajin daripada kita yang lahir seorang Islam. That is the fact that we cannot reject. Why? Sebab kebanyakannya apabila hati dia dah tersentuh, that's it. Ini. Yang kita dah masih Islam ni, ini tujuan dia tasawuf, supaya mengetukkan hati kita. Jadi kalau ada orang tanya kenapa kita kat Malaysia sekarang ni, kat wilayah persekutuan contoh dia, orang dah jadi terlalu sekular, bukan sekular dari segi zahir, memisah agama dengan negara, bukan, not that. Means kita punya ideologi, prinsip hidup kita semuanya bab harta.
how to survive in this world is not more survive anymore. It's more to become the richest of the richest. Untuk menguawak segala harta. Pertama hanya untuk hidup, tapi dah jadi lain falsafah hidup dia. Semuanya bersifat materialistik. Kerana apa? Kerana kita kekurangan didikan tasawuf. Tasawuf tu penting, to balancekan kita balik. Sebab itu tak boleh tinggal. Semua masjid mesti ada kitab tasawuf diajarkan. Kitab ni bukan kitab tasawuf, kitab ni menerangkan, membetulkan persepsi orang terhadap ilmu tasawuf. Kitab tasawuf tu yang tadi tu, Hidayatus Salikin. Itu baru kitab tasawuf. Khulasatuhu, kesimpulan dia, ringkasan tasawuf atau kesimpulan tasawuf itu ialah menyerahkan urusan kesemuanya kepada Allah. Taslimul umuri kulliha ilallahi ta'ala. Menyerahkan. Jadi kita, kalau kita tahu tasawuf, kita tahu secara akidah. Akidah kata apa? Allah yang tahu, Allah berkehendak, Allah jadikan, Allah buat dan Allah jalankan seperti itu. Kan? Jadi apa yang terjadi ini adalah kehendak Allah SWT. Lalu kalau orang ada akidah tapi tak ada tasawuf, dia masuk otak je lah benda tu. Tapi sikap dia, hati dia masih tak reda dengan urusan duniawi. Kan? Ada benda terjadi, dia masih melihat diri dia berbuat sombong dan lain-lain. Itu semua masih ada dalam dia. Jadi dia belum betul-betul bersih. Hati dia belum bersih. Tapi bila orang dah ada tasawuf, dia serahkan semuanya kepada Allah. Hatta musibah yang kena pada dia pun min Allah. Redha. Ini susah lah kita, tuan-tuan. Kita memang susah. But that's the facts. Ini nama dia tawakal, betul? Apa nama dia tawakul? Redha. Qanaah. Qanaah tu terima. Ini semua bab tasawuf ni. Sehingga kan Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang karang kitab Hikam tadi itu, dia karang kitab nama dia At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Bahasa Inggeris dia The Enlightenment, iaitu memberi suatu penerangan untuk menggugurkan kita punya perasaan tadbir, seolah-olah kita yang buat semua benda ni. Kitab tu is one of the most important text. Saya ngaji kitab tu dengan Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, ulama Syria, anak kepada Syekh Ibrahim Al-Yaqubi, terkenal daripada Damaskus. Dia tinggal di Maghribi sejak Arab Spring. So kita sempatlah mengaji dan menuntut ilmu dengan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Buku tu dah diterjemah dalam bahasa Inggeris. Dekat Singapura ada Wardah Bookstore, kat sini ada Nur Inai Bookstore tu, dia ada terjemah, jual terjemahan dia bahasa Inggeris. Boleh beli kalau nak baca. Bahasa Indonesia dia ada, bahasa Melayu dia dulu Jawi, nama dia Tanwirul Qulub. Nama Jawi lama dia, bukan kitab Tanwirul Qulub Arab Amin Kurdi tu, bukan. Tapi nama Jawi dia Tanwirul Qulub, kitab lama Jawi. Kayak rasanya macam tu nama kitab. Tapi sebenarnya dia adalah At-Tanwir fi Isqat Tadbir. Itu supaya kita boleh faham konteks, konsep akidah tentang qada dan qadar, serta bagaimana tasawuf membuat diri kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Wal iltija'u fi kulli syu'uni ilaihi, iaitu apa? Iaitu iltija', iaitu dan bergantung harap pada setiap situasi kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ma'arridha bil maqduri min ghairi ihmalin fi wajibin aw muqaribatin mahdhurin, berserta dengan redha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak meninggalkan perkara wajib dan menghampiri perkara yang dilarang. Ini part of the tasawuf. Maksud dia apa?
kita serahkan, tawakal kepada Allah SWT, serahkan kepada Allah SWT. Kita ada apa-apa, kita kembali kepada Allah SWT, kerana dialah yang menciptakan, dia yang menentukan, dan kita reda dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berhenti kat situ sahaja, takut nanti jadi Jabariyah orang kata. Kan semua Allah yang jadikan, dia buat maksiat pun tak apa Allah jadikan. Dia berzina, dia kata, tak, ni bukan aku, ni Allah yang buat. Dia mencuri, ni bukan aku, ni Allah yang buat. Itu Jabariyah. Lepas tu dia tambah, min ghairi ihmalin fi wajibin, serta tidak meninggalkan perkara yang wajib. Baru betul ahli sunnah wal jamaah. Oh, ini semua aku buat, solat ni aku buat, zakat ni aku buat, semua ni aku buat, aku yang buat, bukan Allah. Itu Qadariyah, free will. So di tengah-tengah tu apa? Iaitu min ghairi ihmalin fi wajibin, tak meninggalkan perkara yang wajib. Perkara wajib dia tak tinggalkan lah. Mesti buat perkara yang wajib, tuan-tuan. Solat dia buat, ibadah dia buat, semua benda yang wajib dia buat, zakat dia buat, puasa dia buat, semua benda yang wajib dia buat, dia laksanakan tugas sebagai seorang Muslim. Tapi dia tahu bila dia ibadah, hakikatnya kalau bukan kerana taufik dan hidayah Allah, aku tak solat ni. Alhamdulillah Allah takdirkan aku jadi orang-orang yang nak berzikir, nak solat. Berapa banyak orang kat sana yang tak dapat nikmat tersebut. So aku kena bersyukur kepada Allah SWT. Oh, hebatlah dia tu soleh. Tak, bukan saya. Allah takdirkan, Allah yang jadikan. Kita ni tak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Dan atau muqarabati mahdhurin, iaitu apa? Iaitu bersyukur supaya kerana apa? Dan tidak menghampiri perkara yang dilarang. Kalau Jabariyah, dia buat maksiat, dia kata ni Allah yang buat. Ahli sunnah tak kata macam tu. Maksiat hakikatnya memanglah Allah yang jadikan, Allah yang ciptakan. Betul lah, maksiat Allah yang ciptakan. Tauhidul af'al, perbahasan ni dah habis. Orang yang tak faham bab ni yang pergi ngaji lah, macam merepek banyak. Tapi sekarang orang suka merepek dalam YouTube. Pelik, nak dapat duit ke, nak kumpul duit ke. Betul. Dan our legal system is very bad. Orang macam ni patutnya kena tangkap lah. Sebab apa? Dah lah fitnah orang, dah lah untuk kutuk, salah baca, lepas tu autoriti diperolok-olokkan, dibiarkannya. Sebab tak ada undang-undang cyber, apa dia panggil, cyber bully dan lain-lain. Mana? You have to do something. MCMC, yelah MCMC seorang tak cukup. Kena ada undang-undang yang orang yang suka duk buat macam ni. Sekarang everything, buka YouTube, cakap benda sensasi, mesti lakunya, betul? Mesti lakunya, orang nak dengar. And then YouTube dia tak kisah siapa yang banyak viewers, dia hantarlah duit. Sebab orang bayar, orang sponsor kan, orang bayar untuk letakkan iklan dia. Dan semua orang buka YouTube hari ini. So dia become one of the business. Sebab tu budak sekolah pun dah tak nak pergi sekolah. Habis sekolah dah tak nak pergi, tak nak sambung universiti, might as well jadi buka YouTube. Walaupun merepek, baca fatwa salah pun dia boleh masuk boleh. Oh my god, kita baca apa dia cakap merepek ni, bacalah betul-betul. Baca pun dah tak betul, bahasa Arab tak erti, tapi duk meroyan kat YouTube. Tak apalah, dia nak dapat viewers. Bukan tak apa, nak buat macam mana. Tapi rosaklah negara ni kalau kita biarkan benda macam ni. It's not the matter human rights, free speech, it's not. Because ini benda yang, benda yang tak betul. Yet kita biarkan dia, tak boleh. Bukan urusan saya, dia urusan kerajaan, kena faham benda ni. Masalah besar. So knowledge supposed to be dekat pondok. Knowledge supposed to be dekat institution, university. That is where kita menulis, kita publish journals,
Peer reviewed means kalau kita salah terjemah, ada orang baca yang boleh detect ni salah terjemah, salah tulis, ada orang boleh tahu bahasa dia salah ni. Reference, ini ambil nukil atas nukil lah, YouTube jadi reference, mana boleh. Contoh dia Facebook content boleh jadi reference, mana boleh, kecuali dalam bentuk iklan ke apa, tu benda lain lah kan. So ada penilaian yang secara akademik, tapi orang tak belajar ilmu, tak faham tauhidul af'al. Muqarabati mahdhurin, Allah menciptakan maksiat, tapi kita tak kata bila terjadi maksiat Allah yang buat, kita tak kata macam tu. Ta'adduban, beradab dengan Allah. Hakikatnya yang ciptakan siapa? Allah. Tapi beradab dengan Allah. Ini ta'adduban tu kena ada. It's part of akidah yang kita belajar. Kathurat aqwalul ulama'i fi ta'rifihi. Maksud dia apa? Ramai ulama telah mendefinisikan tasawuf dan mereka telah berbeza pandangan di dalam membataskannya dan menyifatkannya. Wahtalafat anzaruhum fi tahdidihi wa tawsifihi. Ini yang saya kata. Ulama bila dia bagi definisi tasawuf, paling banyak kan? Paling banyak boleh rujuk dalam kitab Hilyatul Auliya Al-Asfahani, termasuk kitab 405 abad ke-5 Hijriah, menerangkan dengan biografi ulama tasawuf. Dalam tu definisi tasawuf punyalah banyak. Ada orang kata banyak tak bagus lah Ustaz. Tak, ni dia explain. Dan berbeza-beza cara mereka pandang di dalam membataskan dan menyifatkannya. Membataskan dia apa? Nak bagi definition dia kena ada dawabit, kita panggil. Batasan dia. What is batasan? Means what is inside and what is outside, kan? What can accept it, one cannot accept. What is part of it and what is not part of it. Ni adalah part dari ni apa yang disebutkan dengan definition. Al-had, limitation, the limits. Ini bahasa Al-Imam pula. Bahasa Aristotle. Dia bukan imam. Aristotle lah ahli falsafah. Dia yang mencetuskan logik. So dia buat limits to the definition. To define something kena ada limits dia, kena ada batasan dia. Ini dia explain. Wa dzalika dalilun ala syaraf ismihi wa musammahu. Kenapa banyak ni tak bagus lah Ustaz? Tak. Bukan tak bagus. Justru ini merupakan bukti kemuliaan nama tasawuf itu sendiri. It shows that ilmu tasawuf is one of the nobility of knowledge. Atau boleh kita kata one of the best knowledge, termulia. Kenapa? Sebab dia memiliki nama yang banyak. Ini definition tu banyak. Melihat dia boleh masuk in every sifat. Sebab itu tasawuf ini berkait rapat dengan akidah. Macam tadilah tauhidul af'al tu akidah. Tapi diaplikasikan dalam perbuatan kita, bukanlah dalam hati kita, kepercayaan kita, serah diri kita kepada Allah SWT, tawakal, qanaah, jadi tasawuf. Fiqh pun sama, dekat dengan tasawuf. Tasawuf itu ilmu hati. Tapi bila kita berbicara tentang fiqh, takbir, Allahu Akbar, khusyuk, tasawuf. Solat tu fiqh, khusyuk, tasawuf. Contoh lain, dalam bab tasawuf membahaskan tentang berapa rakaat solat. Solat ni berapa rakaat? Solat sunat. Jumlah solat sunat tu dibahas dalam ilmu tasawuf, selain dalam ilmu fiqh. Jadi dalam ilmu fiqh ada jumlah sunat. Sunat qabla subuh, sunat sebelum zuhur, setelah zuhur, sunat sebelum apa? Allahumma sholli ala sayyidina, sebelum asar, tidak ada sunat setelah asar. Misalnya itu dalam bab fiqh.
memperbanyak sunat, itu dalam bab tasawuf. Benda sunat lain, berzikir. Berzikir contoh dia. Tingkatan-tingkatan zikir. Ini semua dalam bab tasawuf. Contoh dia. Sebab itu tasawuf it can goes both, akidah dan fiqh. Lebih serinya lagi, Al-Imam Kushairi, Abul Qasim Kushairi, meninggal 400 lebih. Dia karang satu kitab tentang Nahwul Qulub nama dia. Nahwu tu ilmu nahwu saraf tu, grammar, tapi grammar yang berkaitan dengan hati. Nahwul Qulub. Jadi dia cakap grammar ni, tapi dia ulas dalam betul ilmu tasawuf. Boleh tak? Itu ekstra lah. Hanya macam mana how to explain something from ilmu, dari ilmu nahwu jadi kepada tasawuf. Dan dia tak buat seorang, bahkan datang setelah dia Imam Ibnu Maimun Al-Ghumari nama dia. Ibnu Maimun, Ali bin Maimun Al-Ghumari. Dia ulama Morocco. Dia ada karang kitab tasawuf jurumiyah. Kitab jurumiyah ni kitab ilmu nahwu saraf. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Kami dulu kat pondok wajib hafal lah. Kalau tak hafal ni memang tak lepas lah kita. Basic nahwu yang paling rendah. Kita baca kitab jurumiyah. Dan paling barakah tuan-tuan. Jurumiyah ni kitab yang paling berkat. So jurumiyah ni, bayangkan jurumiyah ni disyarahkan ikut ilmu tasawuf. Macam mana boleh? Macam tu. Oh, susah. Saya dulu ngaji lah kat pondok. Macam mana ulama dulu menerangkan tentang ilmu tasawuf. Ini. Lalu dia sebut dekat sini apa? Wa dzalika dalal wa yumbi'u an sumuwi ghayatihi wa marmahu. Yaitu apa? Yang terlahir daripada ketinggian tujuan dan sasaran. Dia dilahirkan dari ketinggian tujuan dan sasaran. Sebab apa? Sebab tujuan kita nak dapat redha Allah. That is the highest peak of our existence. Kita nak dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi ini sebabnya kita berusaha. Di dalam ilmu tasawuf ni kita masuk, we go deep, bahasa dia. Kita mendalam kerana mendapatkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia kata, faqila at-tasawufu al-jiddu fi suluki ilal malikil muluk. Iaitu apa? Dikatakan tasawuf itu adalah berusaha di dalam suluk terhadap pemilik kerajaan. Tu nanti orang dengar tu, oh, bersungguh suluk untuk mengampu kerajaan. Bukan. Terjemahan dia mungkin kurang sesuai. Maksud dia al-jiddu fis suluki ila malikil muluk. Bersungguh di dalam jalan berzikir, beribadah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan. Okey, insya-Allah iktifak pada sekalian. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.